Okey, Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. So, topik ni mudah je. Sebab kata Cikgu KJ, dia kata hari ni boleh habis. Dia katalah. Okay. So, dia sangat-sangat simple dan sangat-sangat menarik. Okay, dan dia akan ada sambungan, tak silap saya, tentang losai ni. Saya tak ingat lah, apa form ada rasanya. Okay, dia akan apply lah awak punya losai ni. Okay. Cuma lebih details dalam AMAT. Okay, so dalam topik loci in two dimensions, so we have another two subtopics which is loci and loci in two dimensions itself. So apa beza subtopik yang pertama dan yang kedua? Yang pertama tu you don't need to construct. Yang kedua you need to construct. So bila kata construct kena guna compasses. Okay, so mari kita kena pasti dulu what is loci. So ini antara contoh lah. Okay, so Lin Chong Wei, nak cakap apa Lin Chong Wei ni? Losai tentang raket. Apa namanya bulu tangkis ni? So bulu tangkis, pergerakan bulu tangkis ni adalah salah satu contoh losai. Okay. Tengok bacalah segala sejarah-sejarah yang ada. Okay. Apa beza losai dengan locus? Locus is a singular. Okay, kalau loci adalah plural. So itu je bezanya. So kalau banyak kita panggil loci lah. Kalau satu kita panggil locus. So mari kita tengok contoh dulu. Boleh nampak kan skrin saya? Boleh. So tengok ni, gambar basikal ni ada satu stiker dekat sini. Nampak ni, satu stiker dekat tayar. So what happen? Okay, awak tengok pergerakan stiker ni. Kalau awak mengayuh basikal, agak-agak pergerakan stiker ni dalam bentuk apa? Bulatan. Bulatan kan? Kenapa bulatan Bulat. Kenapa bulat? Dia berpusing-pusing. Sebab dia ikut tayar tu kan? Tayar tu bulat-bulat lah kan? Ada tayar petak tak? Pernah lagi lah jumpa tayar petak. So, dia ikut pergerakan tayar lah ni. Sebab bila awak kayuh, so tayar ni akan bergerak secara dalam bentuk bulatan. Jadi, the movement of the sticker is a curve ataupun in a circle shape. Jadi, the movement tu kita panggil dia adalah locus. Dia punya pergerakan tu. Okay, kita panggil dia adalah locus. Okay, contoh lagi. So dalam gambar kat bawah ni, kenal siapa ni? Siapa yang bola sepak tu? Mengikut, okay. Tengok kat sini kita ada football player. So, dia sudah kita tengok movement of a point on the ball. So, dia sepak arah dia macam ni. Bola tu daripada sini pergi ke sini. So, movement of the ball ni dia membentuk satu curve. Jadi, movement ni kita panggil dia adalah locus. Okay. Tak kisahlah dia bentuk apa. Janji dia movement of something. So, dia adalah locus. So, ini contoh dalam real life lah. Lagi kita ada ni gambar roket. So, pernah tengok tak roket launch? Pernah tengok ke tak pernah? Pernah Siapa pernah tengok roket launch secara melintang? Tak pernah Kenapa roket tu kena launch menegak Kenapa tak melintang? Kalau melintang dia Kan tak naik pula roket tu.
Kalau wanita nak pergi mana? Okay. Roket tu nak pergi bulan. Okay. Contoh kalau nak pergi bulan. Tak adalah kita nak pergi rumah orang lain kita guna roket. Tak ada. Okay. Kita guna kapal terbang. Okay. So roket ni sebab dia memerlukan kuasa yang sangat tinggi. So dia kena launch secara menegak. Kalau dia launch secara melintang. Yang saya nampak ni mau terbakar banyak benda ni. Sebab kalau melintang nanti api dia keluar ke belakang kan. Ke belakang. So mahulah terbakar banyak benda. Mungkin kita akan ada kebakaran hutan. Dan satu lagi dia nak menghala ke angkasa lepas. Okay, jadi that's why dia kena launch menegak. Itu secara logik lah, secara saintifiknya lebih lagi lah. So nanti siapa nak jadi astronaut ke, okay, so boleh belajar. Okay, so kita nak tengok movement of the rocket. So kalau kita tengok movement of the rocket, bila dia nak launch tu dia akan membentuk straight line. Lepas dah terlepas daripada dia punya, dia ada satu attachment yang, awak kena tengok sendiri kot. Lepas tu baru dia free. So waktu dia nak launch dia mesti kena straight. Okay, so dia akan produce a straight line. To be exact, a vertical line. Jadi movement roket yang dalam bentuk vertical line tu, itu adalah locus. Okay, so boleh faham tak setakat ni? Faham. Boleh. Faham kan? Faham. Simple kan? So dia pergerakan something je. So in general, secara umum. So a locus is a trace or trajectory formed by a set of points. Okay, either in a plane or 3D. So dia boleh dalam bentuk 2D boleh, dalam bentuk 3D boleh, okay, that satisfies certain conditions. Okay, dia ada certain condition lah, nanti kita akan belajar dekat part 2. Okay. Kita tengok contoh, brainstorming number 1. Situation A. Okay, ni budak netball ni main ni, netball ke? Nampak macam netball. Okay, throwing a ball into the net. So situation dia adalah throwing a ball into the net. Cuba beritahu saya, locus dia apa? Curve. Curve, okay, good. Betul? Curve. Kadang-kadang awak boleh jawab curve, curve ataupun arc. Okay. So dia macam bentuk arc juga tu. Okay, macam ni locus dia. Okay, curve pun boleh. Okay, situation B. A durian falling from a tree. Sekarang musim durian kan, Masya Allah sedapnya. A durian falling from a tree. So, locus dia apa? Vertical. Vertical apa? Vertical line. Okay, good. Vertical line. Okay. So dia jatuh daripada pokok. So biasa durian jatuh straight je lah. Jaranglah bengkak-bengkok kan. Biasa straight je. Tak kena kepala orang, kenalah jaring. Biasa orang tak jaring. Okay, situasi yang ketiga. Okay. An airplane landing. So pernah tengok kan kapal terbang mendarat. So kapal terbang mendarat macam mana? Agak-agak bentuk apa locus dia? J. J. First time saya dengar bentuk J. Kenapa J? Kenapa J? Sebab dia curve lepas tu straight. Dia curve lepas tu. Oh, faham. Ya Allah. Kreatif betul awak. First time tak saya dengar ni. Oh, faham. So macam gini lah. Nampak macam J. Tapi kita tak sebut J lah. Okay. Kita sebut dia curve. Oh, bagus. Okay. Kita sebut dia curve. So kalau dia suruh lukis, you need to draw lah. So yang ni just draw. Nanti bila construct baru guna compasses. So bila draw, just draw, follow the
the picture. So kalau picture dia daripada kanan ke kiri tu, so curve awak daripada kanan ke kiri lah. Okay, last one, moving tip of the wiper on the windshield. Okay, yang ni pergerakan tu wiper kita tu. Tergana. Macam mana bentuk dia? Curve macam gini so wiper bergerak macam ni kan. Tapi awak lukis satu je lah, jangan lukis banyak-banyak tu lah. Wiper tengah bergerak kan, lukis satu je macam gini. Dah. So curve. Okay. So depends on situation. Okay, ni in general. Okay. Ni antaranya lah. Awak akan tengok banyak lagi. So ni antaranya. Okay, the shape of 2D loci can be seen in the form straight lines, arc dengan curve. Okay. Cuba saya contoh apa saja pergerakan yang ada dekat rumah awak tu yang boleh membentuk locus. Saya nak 3 contoh. Anyone? Contoh-contoh yang simple pun tak apa. Kipas. Bagus. Kipas. Kipas, locus dia bentuk apa? Alhamdulillah. Bulat, circle. Bulat, circle. Okay, good. Lagi? 1, lagi 2. Cikgu, blender boleh cikgu? Blender awak nak kata movement yang mana satu? Dia punya blade. Boleh? Boleh. Boleh? Pergerakan blade, cuma bila kita ada blender, okay, blender biasa macam ni kot lah blade dia kan. Berapa tahu blade dia macam ni lah. So contoh kita kena letak satu point lah. Point dekat sini. So yang ini kita nak tengok contoh point P. So kita nak tengok locus of P when the blender is function. Okay, is functioning. Jadi so bila blender tu function, so dia akan membentuk circle lah. Cuma to be specific, point dia kat sini sama juga macam kipas. Okay, kipas tu dia boleh jadi kat mana-mana. Dia boleh jadi dekat tengah. Kipas tak saya lukis kipas. Ada ke rupa kipas? Kipas tu mungkinlah titik. Contoh saya nak titik Q dekat sini. So titik Q ni walaupun kipas ni rotate, okay, tapi Q ni masih dekat situ. Jadi locus dia tak ada. Dia tidak bergerak. Point dia masih di situ. Jadi kita boleh letak point kat sini ke. Kita nak letak S kat sini. So kita nak tengok moving point of S. Okay, moving point S. So bila kipas bergerak dia akan membentuk circle. Begitu. Okay. So lagi satu. Bagus korang ni. Lagi satu. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Okay ke? Betul. Buka pintu. Korang kan selalu keluar masuk bilik kan? Bila makanan dah siap je, laju je keluar dia. Atau nak buat saya lah. Pintu. So bila buka, macam mana nak lukis lah. Macam tu lah kot. So pergerakan dia macam ni. So awak tarik. So macam ni lah. So dia membentuk curve. Okay. Okay, good. Thank you. Bagus korang. Okay, faham lah ke? So ni contoh dia nak kita elaborate dengan sketch. So bila soalan nak elaborate dengan sketch, you need to mention the shape of the locus and then draw. Okay. So kalau circle tak nak, awak kena guna compasses lah. Nak guna duk shilling pun tak ada masalah. Sebab dia setakat sketch je. Tapi bila construct nanti awak kena guna compasses. Okay, macam ni. Kat kipas tu dia letak point C tu dekat hujung kita punya bilah kipas ni. Okay. Jadi pergerakan C ni dia akan membentuk bulatan. Kalau C tu berada kat tengah, dia tidak bergerak lah. So bila tidak bergerak, dia tak akan ada locus. Locus ni adalah movement of your moving point. Trace of your moving point. So point tu mesti bergerak. Okay. Mari kita buat secara pantas. Mind test 8.1a. Explain and sketch the locus of point C. Okay, A. A ball centered at C. Nampak tak? C tu kat sini. C tu kat sini. Okay. Rolling along
an inclined plane. So dia bergerak sepanjang-panjang satah condong ni. So bagi tahu saya locus dia bentuk apa? Okay. And macam mana kita nak Straight sketch? line. Okay, good. Straight line. Straight line dia jadi banyak tau. Dia macam ni boleh, dia macam ni boleh, dia macam ni boleh. Jadi kita kena to be specific. Sebab dia incline. Okay, incline straight line. Okay, so kalau kaedahnya macam gini, kalau nampak dia, kita tahu dia straight line tapi dia incline. Jadi boleh cakap dia parallel to the incline plane. Dia mesti selari. Jadi bila nak lukis tu, kita nak lukis dia, ambil pembaris. Macam tu. So ni kita punya sketching. Jadi bila kita nak explain, locus of C is a straight line parallel to inclined plane. Okay. So follow je apa yang dia bagi tu. Macam tu. Okay, boleh ke? Boleh. Lukisan kita macam ni lah. Selari dengan kita punya inclined plane. Okay, point question number B. Okay, point C on a swinging pendulum. So kat sini, ni point C kita. So dia akan membentuk apa? Curve. Okay, good. So kita punya locus of point C is a curve. Nak lukis dia? Begini. Lama buruknya. So awak kena guna compasses lah untuk cantikkan. Okay. So bila membentuk curve ke, circle ke. Tapi tak wajib sebab dia sketch. Okay. Cuma cantik sikit. Okay, C, point C on a spinning yo-yo. Pernah main yo-yo tak? Pernah. Pernah. Pernah kan? So, point C kat sini So bila main yo-yo macam mana? Agak-agak bentuk dia. Vertical line. Okay. Vertical straight line. Yes, guna pembaris, draw a straight line. Okay, so ni kita punya locus, vertical straight line ataupun vertical line. Okay, last kali D, point C on the shoe of a child who is playing on the slide at the playground. So point C kat sini. Ni C. Jadi bila dia slide tu, point C tu dia punya movement macam mana? Straight line. Straight line. Okay, straight line parallel to the slide. I mention parallel to the slide. Macam tu je. Okay. Boleh? So dia nak sketch dengan elaborate. So awak nak kena lukis. Lepas tu mention bentuk apa. Okay, settle. Senang kan? State and sketch. So yang ni kita buat secara pantas je lah. 2A, coconut falling from a tree. So bentuk Straight macam line. mana? Straight line. Straight line. Straight line. Vertical. Parallel to tree. Okay, good. Vertical line parallel to tree. Ataupun vertical line ataupun straight line parallel to tree. Boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu sketch lah macam tu. Moving car on a straight road. Straight line. Vertical. Straight line. Vertical. Serious? Vertical macam ni? Parallel. Horizontal. Horizontal. Okay. So far saya tak pernah nampak lah road yang menegak macam ni. Saya tak pernah nampak Yang saya pernah nampak steep road ada. Dekat New Zealand ada satu jalan tu, the steepest road in the world. Dia punya jalan tu paling steep lah. Kalau awak duduk dekat atas jalan raya tu, dia memang sengit betul jalan tu. So boleh google lah. Steeper roads. Cuma saya tak pernah nampak lah macam ni. Kalau air terjun, ya. Okay, kalau jalan tak ada. Jadi, road macam ni lah. Horizontal, straight line. Ataupun boleh cakap, horizontal line or straight line parallel to the road. Okay. Last one, a leaping frog. So, kata yang tengah melompat. Curve. Ke macam ni kan. Dia lompat macam ni. Melainkan kalau dia sakit, dia tak mampu nak lompat. Tapi yang ni kata sihat lah.
So dia akan bentuk curve. Okay, so locus of a point is a curve. Lepas tu lukis. Senang ke susah? Buat masa ni Senang. senang. Buat masa ni senang. Okay, so bahagian pertama lepas. Okay, tadi awak tengok daripada 1D, dia jadi 2D. 1D tu maksudnya daripada satu point, bila kita buat movement, okay, kita ada movement, so dia akan terbitnya locus of 2D. Okay, so locus kita bentuk 2D lah sebab kita ada straight line, kita ada curve, itu adalah 2 dimensional. Okay, sekarang kita punya 2D, kita nak jadikan locus kita bentuk 3D pula. So daripada 2D shape, bila kita ada satu movement, okay, satu movement, so dia akan membentuk locus in 3D shape. Okay, so secara pantas juga, kita tengok example number 2. So the diagram on the right shows a pole MN. So kita ada pole yang kat sini. Okay, a rectangular board PQRS dekat sini attached to the pole. Okay, where PQRS is a movable. So yang ini, board ni dia bergerak. So board yang ni dia bergerak. Dia boleh bergerak. Okay, so macam mana pergerakan dia? So dia dah bagi kat sini. If the side PQ is rotated 360 degree around MN. So side PQ ni dia bergerak 360 darjah maksudnya. Awak rotate 360 darjah. Kita punya fix dekat sini. Pole ni adalah fix. Dia bagai macam tiang. So awak rotate. Okay. So apa akan jadi bentuk dia? Boleh bayangkan tak nampak silinder? Boleh. Boleh. So bila awak rotate, awak akan dapat silinder. Kalau saya nak rotate 180 darjah je, awak dapat apa? Half cylinder. Separuh silinder. Betul, half cylinder. So tengok soalan dia elok, dia nak rotate berapa banyak. Okay. Kadang-kadang tak semestinya 360, kadang-kadang half je. Okay, so you need to mention the 3D shape. So kita dapat bentuk silinder, jadi the shape form is a cylinder. Okay. So next, yang ni, board ni rotated 360 degree around MN. Okay, so kalau kita ada, yang ini adalah semicircle. Okay, so kita ada semicircle, bila kita rotate 360, dia akan membentuk sphere. Okay, boleh bayang? Okay, dia bentuk sphere. Okay, bulletin dekat tepi ni, boleh nampak tak? Bulletin kat tepi ni penting. Okay. So dia bagi info tambahan. This 3-dimensional shape known as frustum. Okay. Bentuk macam cawan ni adalah frustum. Frustum tu daripada mana sebenarnya? Dia daripada cone. Pernah makan aiskrim? Tak pernah kan? Aiskrim tu kita punya ni bentuk cone. Okay, frustum tu terhasil kalau kita potong puncak dia ni. Kita cut kat sini. So dia akan jadi frustum. Okay. Begitu. Boleh? Boleh. Go. Bagus. Okay. Secara pantai sebab korang boleh je tadi kan? Okay, main test 8.1b. Seronok korang tak ada homework kan? Okay, number 1. Sketch the 3D loci when 2-dimensional shaded shapes are rotated 360. So dia nak kita rotate 360 around pole ST. So dia dah bagi dah semua ni pole ST. So saya nak awak bagi tahu dia punya bentuk. Nanti awak boleh sketch lah. Okay. So A, kita ada kat sini triangle. So kalau kita rotate 360 dapat bentuk apa? Coin. Kun. Good. Okay, good. Yang lain boleh nampak coin? So bayangkan awak Boleh. rotate. So dia punya base akan jadi curve. Okay. Segitu. So awak lukis awak sambung je sebelah dia tu. Okay, yang ni? Kun terbalik. Kun juga. Inverted kun.
inverted cone. Okay. Kun. So bila lambat dia punya cone tu. Lukis, sambung. Gitu. Yang ni? Si? Mangkuk. Hemisphere. Mangkuk. Eh, Hemisphere. Okay, good. hemisphere. Okay, good. So hemisphere. So lukis. Saya ni tak kata nak lukis. Bolehlah kot. Gitu. Okay, last kali. D bentuk apa? Frustum. Wah, hebat. Frustum. Okay, nama dia frustum. Sambung. Okay. Gitu. Okay, senang ke susah? Senang. Alhamdulillah. Okay. So, itu mukadimah. Okay. Mukadimah. Biasa soalan-soalan macam gini, dia tanya dekat section A, B je lah. Okay. Bila section C, biasanya dia suruh construct. Okay, construct the locus. Okay. Kita nak masuk part tu. Saya bagi awak rest 30 second. Okay. Sementara awak rest tu, saya explain lah. Okay. Dia ada beberapa conditions. So, yang awak belajar ni, tak silap saya, dia ada 4. Okay. Condition yang pertama adalah distance from a fixed point. Locus from a fixed point. Yang kedua, from two fixed point. Jangan risau, nanti kita akan summarize. From two fixed point. Yang ketiga, okay, locus from a straight line. Yang keempat, bila kata straight line, so dia boleh jadi vertical ataupun horizontal lah. So depends lah line tu macam mana, tapi still awak punya locus akan dapat sama. Okay, bentuk yang sama. Lagi satu, from two line. So kita ada satu fixed point, dua fixed point, satu straight line, dua straight line. Dua straight line ni pula dia banyak jenis. Mungkin straight line tu parallel. Okay, so dia boleh nanti saya summarize. Okay, mungkin line tu parallel ataupun mungkin line tu intersect. Maksudnya line tu tak parallel, dia akan intersect. Okay, so dia ada dua condition yang itu. Lepas tu tak ada dah habis. Okay, habis. So dia akan combine everything untuk application. Combine semua losai yang orang belajar tu untuk application. Okay. Awak first time ke dengar perkataan losai ni? Ke dah belajar dekat form 1? First time. First time. Okay. So yang pertama kita nak tengok describe the locus of points that are constant distance from a fixed point. So daripada fixed point a fixed point. Ni condition yang pertama. Okay, yang pertama locus from a fixed point. Okay. So, tulis siap-siap locus dia mesti berbentuk circle. Okay, kalau daripada fixed point, fixed point. Okay, satu titik pegun dia mesti berbentuk circle. Tak kisahlah titik tu kat mana. Contoh kat sini dia nak locus from a fixed point O. So, kita ada fixed point O kat sini. Okay, so 5 cm ni dia akan bagi. Okay, so kita tengok soalan. Jadi, kita nak tahu locus daripada titik O. Okay, daripada titik O. Jadi, contohlah moving point kita tu, jarak dia adalah 5 cm. Jadi, macam mana nak lukis benda alah ni? Bila kata jarak daripada fixed point O tu adalah 5 cm, maka itu bermaksud radius dia adalah 5. Okay, distance from a fixed point tu bermaksud kita punya radius. Jadi macam mana nak lukis? You need to use compasses. Kejap lagi saya tunjuk macam mana nak guna compasses. Using geometry pack. Yang ni saya explain dulu. Okay, so using compasses, open your compasses 5 cm. Okay, measure your compasses 5 cm and then construct a circle.
Jadi terus bentuk circle. Sangat-sangat mudah. Fixed point paling mudah. Okay. So setakat ni yang pertama faham? Faham, cikgu. Cikgu. So ingat locus from a fixed point is a circle. Okay. So fixed point tu dia akan jadi center. Okay. So kita punya distance akan jadi radius. Okay. Our fixed point is a center of the circle. Okay. Ni yang pertama. Sangat-sangat mudah. Ni nak guna GeoGebra boleh. GeoGebra dia boleh install dekat laptop. Tapi saya try Geometric Pad ni dia tak boleh. Dia banyak benda nak kena install lagi. So saya malas, saya guna kat phone je. Okay, nak try nanti pun boleh. Okay. So settle yang ini. Contoh yang ni. Contoh soalan. Construct a locus of point P which is always 3 cm from a fixed point. Okay, dia sentiasa 3 cm daripada fixed point. So, point P ni kita tak nampak tau. Dia tak ada dekat labeling. Labeling tak ada. Okay, dia asalnya kosong. Jadi, point P ni kita nak tahu pergerakan point P ni kat mana. Point P ni dia bergerak. Okay, jadi condition dia adalah always 3 cm from a fixed point O. First step, awak kena letak dulu fixed point O. So step yang pertama letak dulu kat mana-mana je. Letak point O. Okay. And then dia kata always 3 cm. Jadi measure, saya dah kata dah kalau bagi distance je ini adalah radius. Okay, measure your compasses 3 cm and then contohlah 3 cm tu dekat sini. And then awak kena buat dia punya curve. So 3 cm is here. So point P tu can be anywhere. Dekat sini boleh, kat sini boleh, kat sini boleh. Okay. So keseluruhan ni, kita punya circumference ni, ini adalah locus P. Okay. P ni adalah moving point. Jadi P2 can be anywhere on circumference. Okay. Next. Locus of points, they are equidistant from two fixed point. Jarak dia sama daripada 2 titik. 2 titik. Dia bukan line, dia 2 titik. Okay. So, saya explain dulu contoh. And then kejap kita buat. Equidistant from two fixed point. Okay. For example, dekat sini. Okay, dia bagi fixed point P dengan Q. Okay. P tu kat sini. Saya tak suka sebab dah ada line. Nanti awak confuse. Two fixed point dengan straight line beza yang ni line ni tak perlu pun tak apa. Okay. So kita ada 2 titik kat sini. P and Q. Jadi kita nak cari locus tu, syarat dia pergerakan locus tu, line tu dia mesti sama panjang dari P dengan Q. So secara logiknya, kat mana kita nak letak locus tu? Dia mesti sama panjang daripada P dengan Q. So secara logiknya awak letak kat mana locus tu? Good, dekat tengah. Okay, sebab bila kata dekat tengah, barulah kita kata dia sama panjang. Okay, distance dia sentiasa sama. Dekat sini sama, dekat sini sama. Kalau point yang bergerak tu dekat sini, jadi jarak dia daripada P pun sama dengan jarak dia daripada Q sama. Okay, contoh kalau point yang bergerak tu kat sini, the moving point is here. So the distance from P equals to distance from Q. Okay, distance dia sama. Jadi logiknya kita nak lukis dekat tengah. So dia akan membentuk satu line which is perpendicular line. Okay, so dua ni dulu kita nak lukis guna geometry pad. Yang ni memang kena show the working. Okay, working dia adalah semua arc ni. So ini adalah working. Jadi yang kedua, locus which is equidistant. Equidistant tu adalah gabungan equal in distance. Maksudnya jarak yang sama. Equidistant from two fixed point.
two fixed point. So tadi kalau kita ada yang tadi tu adalah a fixed point, bentuk dia circle. So kalau two fixed point, bentuk dia adalah perpendicular bisector. Okay, perpendicular bisector. Okay, setakat ni dua ni clear? Boleh ke? Clear. Okay, so kita nak buat dua ni dulu guna geometry pad. So guna geometry pad ni dia show langkah-langkah yang awak patutnya buat bila awak jawab dekat atas kertas. Okay. So sebentar. So, saya kena share kejap . Boleh nampak ke skrin saya? Awak nampak tak skrin tu? Nampak. Nampak Apa yang awak nampak tu? Kenapa saya tak nampak? Kita tak nampak. Saya tak nampak dekat laptop. Bahaya juga. Awak nampak apa dekat skrin awak? Nombor banyak tu. Macam graf. Geometri. Awak nampak Kenapa saya tak nampak ni? Stress makcik. Saya tak nampak dekat laptop. Pelik. Okey, tapi awak nampak lah Kita ada macam grid kat sini kan? Nampak. Okay, so yang pertama kita nak buat yang pertama, which is condition kita adalah from a fixed point. Okay. So condition yang pertama. Buruknya. Boleh nampak ke? Boleh. Okay, so step yang pertama kita nak buat adalah, saya boleh letak saya kat sini. Boleh. Okay. Bismillah. From a fixed point, satu titik. Okay. Buruknya. Okay. So step yang pertama, letak point. Kat mana-mana lah point. Okay. Besarnya. Okay. Sekejap Okay. Hai, tadi elok je point ni. Itulah. Dia biasa kalau dengan comma memang macam gitu. Sekejap, saya buat baru. Okay. So, satu titik dulu kita lukis. Okay. Letak dekat mana-mana. On your answer space. And then dia kata always 3 cm for example. So, always 3 cm. Jadi, measure your compasses. Okay. 3 cm. Jadi, photos yang ada ni, so boleh ambil dekat kompas ni. Saya nampak kita ada compasses. So, nak letak yang mana dekat A, letak titik yang hujung ni. Boleh bayangkan tak? Yang ni kita punya tengah-tengah tu. So, yang ni yang tajam, yang ni yang pensel. Okay, belah kiri ni adalah yang tajam, yang ni adalah pensel. Kalau nak dua-dua pensel pun tak ada masalah. So, letak yang ni dekat kita punya point A. So, kita nak 3 cm for example. Saya buat kat sini kecil . So, for example, 3 cm. Okay. So, yang ini. So, kita measure kompas kita 3 cm. Jadi, kita nak buat circle, kita klik dekat sini. Okay. So, dah akan keluar hitam tu. So, kenapa dot? Solid. Okay. So, jadilah kita punya circle. So, macam tu juga awak kena buat dekat answer space. Okay. So, benda yang sama. Dah siap. So, kalau awak nak labeling, awak just label je lah. Okay. For example. Okay. So, saya nak letak dekat sini. Okay. Benda yang awak ajak label adalah dia punya distance. So, ambil pembaris.
Okay. Just connect the center and any point on circumference. For example, saya letak A dengan B ni. So A ni kita punya center, B ni kita punya point on circumference. So next label. Okay. So awak label lah. Dekat sini tadi 3 cm. Enter your text. 3 cm. Okay. So macam tu. First time saya buat ni, teks ni. Macam tu. So locus dia yang mana? So locus dia adalah yang ini. Okay, so what just label locus. Ni saya nak label teks. Okay, so just label kat sini. Locus P for example. Yes. Kenapa ada bulat ni? Confuse saya. Pelik saya kenapa ada bulat ni. Tadi tak ada pun. Ada dia. Macam tu lah ya. Okay. Okay. So gitu. Okay, boleh ke? So awak kena label tau. Locus, tulis kat sini locus P. Okay, ada soalan? Korang ada dengan saya tak ni? Ada. Alhamdulillah. Okay. Awak nampak kan apa yang saya buat dekat sini? Nampak. Jelas. Alhamdulillah. Okay. So settle. Okay, next. Ini yang pertama. Okay, yang kedua. Kita nak buat yang baru. Okay, yang kedua adalah from two fixed points. So, bila from two fixed point, perkara pertama yang awak kena buat adalah 2 titik. Okay, kadang-kadang dia dah bagi siap. Okay, dia dah bagi siap titik tu, kadang-kadang awak kena buat sendiri. Okay, depends on condition. So, for example, saya dah bagi siap dah titik. Okay, so ambil point, letak titik 1 kat sini, 1 kat sini. Saya ambil jarak sikit. Okay, so ada titik A dengan B ni. Okay, so ni two fixed point. Jangan lukis straight line connect to A dengan B. Okay, sebab dia nak daripada 2 titik. Jadi awak just lukis titik saja. So don't connect with straight line. Nanti awak confuse dengan our third loci. Okay, so just macam ni je. Next, terus ambil compasses. Kita nak lukis perpendicular bisector. Okay, ambil compasses awak. Okay, so ni compasses kita. Kita kena buat arc from A dengan from B. Jadi kita buat satu-satu. Kita letak measurement tak kisah. Okay, awak letak yang tajam tu dekat A. Kita buat daripada A dulu. So yang ni tak perlu besar. Measurement tak kisah. Okay, nasihatnya adalah separuh, lebih daripada separuh jarak AB. Jangan terlampau kecil, jangan terlampau besar. Okay, just nice je. Macam ni okay. So dia more than half from A to B. Okay, so awak dah buka compasses and then kita nak draw. Okay, kita nak draw kat mana arc dia. Kita nak construct arc dekat mana. So, awak nak buat macam ni boleh. Okay, biasa awak nak buat macam ni. Ataupun macam ni. Saya je ni tak buat penuh. Kalau nak buat penuh tak ada masalah. Ataupun macam ni. Sikit. Okay. So kita bawa dulu kompas kita. Kita nak buat arc atas dan bawah. Wajib atas dan bawah. Tak boleh atas saja, tak boleh bawah saja. Sebab apa? Kalau kita buat atas saja, kemungkinan line kita tu nak menurun ke bawah tu dia jadi sengit. So that's why kita kena buat atas dan bawah. So buat arc. Okay, buat arc. Atas satu, lepas tu dekat bawah satu. Macam ni. Boleh nampak ke? Boleh. Nampak. So daripada A buat atas dan bawah.
Okay, next daripada B pun sama. Daripada B pun sama. Jadi letak pula yang tajam tu dekat B. So saya letak macam ni lah. Okay. Okay, saya letak macam ni. So buat daripada sini pula. Dah, okay. Okay, so sama juga dekat bawah pun sama. Ya Allah. Mana hilang saya punya ni? Macam-macam lah. Hilang. Sekejap saya buat baru. Macam tu. Lepas tu letak compasses. Okay. Settle. Okay, buat atas bawah. Pensel tak ada pula. Kalau awak nak buat up penuh pun tak ada masalah. And then next. Tak dekat D pula. Saya letak yang ni. Yang tajam dekat D. Tak nak G pula dekat D. Okay. Lepas tu ni pun sama juga. Okay. So dekat sini nampak tak? Kita akan ada two intersections. Nampak. Nampak two intersection here. Okay. And then last one, ambil pembaris, just connect the two intersection points. So saya nak buat line kat segment. So just connect these 2 points. So dapatlah kita punya EF tu kita punya locus. Okay, locus from a fixed point C and D. Boleh ke anak-anak? Boleh. Boleh. Okay, so setakat ni dua ni okay. Boleh buat? Okey lagi. Okay lagi Alhamdulillah. So kalau locus from a fixed point, bentuk dia apa? Circle. Circle. Okay. Kalau locus from a two fixed point? Perpendicular bisector. Okay, good. Perpendicular bisector. So kejap saya save. So this one. For example, nama moving point dia adalah P. So label locus P. Okay. Settle yang ini. Okay, so kita ambil kepada yang ketiga. Saya terus buat kat sini lah ya. Sekejap lagi kita pergi kepada slide kita tadi. So yang ketiga, locus from a straight line. Okay, paling senang a fixed point dengan two fixed point. Yang susah adalah straight line dengan two straight lines. Okay. Sekejap ada postman datang tadi. Okay, so next yang ketiga, from a straight line. Jadi bila kata a straight line, we need to have straight line. Okay, kita kena ada straight line. Okay, so kita draw dulu a straight line. So for example, saya ambil straight je. Okay. Segment. Okay. So kita ada straight line AB. Kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang tak bagi. Biasanya dia bagi siap lah. Ataupun dia just mention sahaja in description. Maksudnya dalam ayat tu dia bagi tahu. Dia nak locus from AB. So bila kata locus from AB, AB tu rapat, maksudnya straight line AB lah. Okay. Kalau dia kata locus from A and B. From A and B. Ada perkataan N dekat situ. Dan dekat situ. So maksudnya two fixed point. Nampak beza ke? Nampak beza tak? Boleh Okay. Okay. So kalau dia kata locus from AB. Okay, AB. So ini menunjukkan straight line. Sebab AB tu rapat. Okay, satu lagi kalau dia kata locus from
A and B. So nampak ada perkataan and ni. So ini menunjukkan two fixed point. Okay, boleh fahamkah? Boleh. Awak nampakkan skrin saya? Nampak. Okay. Macam mana awak nampak, saya tak nampak? Okay, so step yang pertama, draw a straight line. Okay, kadang-kadang dia bagi, kadang tak bagi. Okay, in case kalau dia dah bagi, so dia dah bagi dah straight line AB macam ni. Kalau tak bagi, awak nak lukis macam mana? Nama dia construct tau. So straight line AB tu pun awak kena construct. Jadi nak construct macam mana? Okay, saya padam dulu. Okay, so nak construct macam mana? Kita start dengan point A. Okay, and then you need to use compasses to draw another point. Okay, to construct another point. Okay, so kita kena ambil compasses. Kita kena buat satu lagi arc. Okay, so letak yang tajam tu dekat A. Macam saya letak ni, tajam tu dekat A. And then, for example, dia nak daripada AB 5 cm. So, awak ukur ni adalah, awak ukur ni 5 cm. Contoh, ini adalah 5 cm, contoh. Okay, so ini adalah 5 cm. So, ukur kompasses awak tu 5 cm. Okay, and then, buat arc. Arc secoek je. Boleh nampak ke arc saya tu? Nampak. Okay. Lepas tu, ambil pembaris, draw a straight line from A to the arc. So kita dah ada kotak-kotak kat situ. Okay. So daripada A ke sini. So ini adalah 5 cm. So kita ada line AB. Okay. So itu. Kalau kita kena construct, jadi kita kena ada arc ni. Kalau saya nampak dia straight, dia bukan arc, jadi maksudnya awak draw. So hilang markah kat situ. Okay, so dah settle bahagian line. Sekarang kita nak buat locus from a straight line. So bila kata locus from a straight line, so dia boleh jadi atas ataupun bawah. Okay, atas ataupun bawah. Dia boleh jadi parallel lines above the line AB or below the line AB. Okay, contoh soalan dia nak locus. Contoh soalan dia nak locus. Saya bagi soalan ni. Locus. Buruknya. Okay. Locus from AB ataupun locus which is 5 cm from AB ataupun equidistant from AB. So for example dia ada specific measurement dia nak 5 cm, jadi ukuran line daripada AB 5 atas 5 bawah. 5 cm atas 5 cm bawah. Jadi kita nak buat macam mana? Okay. So first kali ambil compasses. Yang ni paling susah lah bagi saya kalau straight line. So ambil compasses. Letak dekat A. Kita start daripada A dulu. B nanti kita buat. So awak dah ambil compasses, letak dekat A. Okay. Kecilkan sikit. So aim kita nak buat apa? Kita nak measure ataupun kita nak construct 90 degree. Okay, 90 degree ataupun perpendicular at A. Okay, sekarang ni belakang A ni dia tak ada line tau. Belakang A ni tak ada line. Jadi awak kena construct menggunakan menggunakan 60 and 120. Jadi daripada sini saya harap awak buat bersama-sama ya. Okay. Okay, buat arc macam ni. Nampak ke arc saya tu? Nampak. Okay, buat arc macam ni. Kita nak construct 90 degree. Okay, next.
Jarak yang sama, jangan tukar awak punya compasses ni. Jangan tukar, letak dekat sini pula. Nampak tak intersection ni? Kita ada intersection tadi. So letak kat sini pula. Okay. So kita buat another arc here. Okay. Lepas tu letak dekat sini. Allah, saya ubah pula. Saya ukur balik. Kemudian letak dekat yang awak baru buat tadi. Okay, kat sini pula. Okay. Another arc here. Sekejap saya ukur balik. Bentar ya anak-anak. Dekat awak ada compasses tak sekarang? Ada. The Ada. Okay, bagus. Tak nak bergerak pula compasses saya ni. Okay, next letak dekat sini pula. The next intersection point. Okay, the next intersection point kat sini. Bergerak pula saya punya ni. Okay. Lepas tu buat another arc. Sampai sini dapat. So awak ada 1, 2, 3. Awak ada yang pertama intersection dekat sini. Okay. Lepas tu yang kedua dekat sini, yang ketiga kat sini. So yang pertama ni, ini kita nak buat arc. So this one is 0 degree. And then yang kedua, arc yang kedua kat sini, ini adalah 60 degree. Okay. Syaratnya arc dia, jarak dia kena sama. Awak jangan tukar awak punya compasses tu sampai habis. Okay, next. Buat yang ketiga pula, ini adalah 120. Okay. Yang ketiga ni adalah 120. Jadi, next step kita nak measure 90 darjah. So, bila awak nak measure 90 darjah, okay, you want to construct 90 degree, 90 darjah ni dia between 60 and 120. Di antara 60 dan 120. Jadi ambil compasses. Ni awak nak sambung tadi pun boleh, tak ada masalah. Letak dekat sini. Letak dekat 60 degree. Okay, saya kecilkan sikit. Letak dekat 60 degree. Okay, letak kat sini. And then next, buat arc dekat atas. Okay, buat arc dekat atas. Okay. Lepas tu, buat pula dekat 120. Okay. Ambil compasses ni, buat dekat 120 pula. Okay. So, dapat macam tu. Okay, nampak tak tu? Nampak ke? So, saya punya intersection point kat sini. Jadi, ambil pembaris. Okay, ambil pembaris. Connect the point. Dia tak wajib connect pun tau. Okay. Saya ingat pula saya buat tu. Okay, tak wajib connect pun. So, kalau nak biar macam tu pun tak ada masalah. Maksudnya without a line. Okay. Kita tahu kita ada satu titik kat sini. So, we need another point here. So, that kita boleh connect jadi parallel line to AB. So, the same thing, the same steps you need to do at B. So, benda yang sama kena buat dekat B. So, ambil compasses. Letak dekat B. Yang tajam letak dekat B. Okay. So, saya kecilkan sikit. Okay. Lepas tu, kita buat arc. Ni tak kisah. Tak sama dengan sebelah pun tak ada masalah. Yang penting awak ada arc. Okay. So, next. Sekejap Okay. Saya boleh gerak. Okay. Saya buat lagi sekali. Okay, and then letak dekat sini pula intersection ni. Okay. Buat arc 60 degree. And then another arc from here. Okay, another arc.
Okay, buat step yang sama macam sebelah. Okay, so next awak dah buat 60 and 120, awak akan construct 90 degree. So awak construct 90 degree. So from here, from 60, okay, from 60, okay, kenapa tak dapat sama ni? Sekejap Supposedly sama, dia akan jadi sebaris. Saya ada silap kat mana-mana ke? Bentar ya anak-anak. Bila guna online ni, dia jadi macam saya rasa susah lah. Tapi best sebenarnya. Okay, let's try kita buat guna measurement yang sama. Okay, saya guna measurement yang sama. Next. Sebab susah nak adjust. Tak bergerak kompas saya ni. Okay. Korang ada tak kat situ? Ada. Ada. Ada ku. Ada. Korang nampak tak saya buat apa? Nampak. Nampak. Susah kan? Sepatutnya dapat sama. Kenapa saya boleh dapat tak sama? Sebab saya punya compasses kot. Okay. Sebab saya punya compasses dia bergerak-gerak. Jadi supposedly measurement dia sepatutnya sama. Jadi bila dah ubah jadi macam tu, jadi dia tak tetap dah. Okay. So sekejap jadi saya conteng je lah kat sini. Okay. So next awak dah ada arc dekat sini tadi. Okay, this one and this one. So the same thing daripada sini tadi awak buat tanda. Okay. So ini kat sini pun tanda juga. And then next step awak just ambil pembaris, just connect these 2 points. So dapat kita punya locus. Okay. So later on saya buat yang proper sikit and then saya bagi kat awak. Okay. Saya screenshot awak. So sepatutnya kita boleh dapat sama. Cuma bila buat kat phone ni dia kecil. Lepas tu saya punya kompas tu dia bergerak-gerak. So ini baru satu tau. Awak kena buat benda yang sama dekat bawah. So kat bawah ni pun benda yang sama juga. So dia akan ada macam ni. Okay. So dia akan ada 2. So jarak ini ke ini sama. 5 cm. Ini pun 5 cm. Okay. So both 5 cm. Ikut soalan. Soalan nak jaraknya berapa. Okay, boleh? Bolehkah? Ada soalan nak tanya? Boleh. Boleh. So disebabkan boleh, saya nak buat satu soalan. Okay, berkaitan dengan locus. Okay, kita dah belajar 3. Okay, kita dah belajar 3. Kita akan belajar satu lagi. Okay, saya nak awak tengok soalan. Muka surat 213. Awak ada buku teks bersama awak? Kalau tak ada, saya tulis dahulu. Okay, saya tulis muka surat. So, homework Okay, page 213. Okay, 213. Soalan yang pertama. Okay, question number 1A. Okay, and next question number 2. Question number 2, saya nak buat A. Satu lagi adalah C. Okay, so ada 3 soalan ni.
Soalan mudah. Semua lukis locus. Okey. Bolehkah? Boleh cikgu. Boleh 3 soalan ni. Boleh. Saya nak tengok, okey, awak screenshot jawapan awak dan letak dalam grup WhatsApp. Boleh? Tak apa, biar penuh grup WhatsApp awak tu. Saya nak awak screenshot ataupun takat gambar, letak dekat dalam grup WhatsApp. Okey? Sebelum hari Ahad. Okey? Biar penuh saya punya grup WhatsApp tu. Okey? So, sebelum hari Ahad. Jadi hari ni Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. So, saya nak tengok 3 ni sebelum hari Ahad. Bolehkah? Dia sangat Boleh. simple yang kita dah buat tadi. Boleh. Boleh, okey. Boleh tak saya nak habiskan satu? Kau awak dah tak larat dah? Boleh. Boleh. Okay, so saya nak tambah satu lagi. From two parallel lines. Okay, from two parallel lines. So yang ni kita dah ada tadi daripada satu straight line. Jadi daripada satu straight line. So kalau straight line tadi kita ada macam ni. So kita ada straight line and then kita punya locus kat sini. Okay. So locus kita adalah parallel lines. Okay. So kalau from a fixed point, locus kita is a circle. From two fixed point, our locus is perpendicular bisector. From a line, our locus is parallel to the line. Okay. Last kali adalah from two straight lines. So through straight line ni dia ada dua condition. Condition yang pertama, kalau kita ada parallel lines. So contoh saya lukis kat sini. Nak tunggu cikgu lukis ni masalah dia kan. Saya harap menjadilah. Pull and dragging. Sekejap. Okay dulu point. So biasanya dia bagilah. Okay, dia bagi parallel line. So you just need to draw. Okay. So this one. Okay, so nampak tak? Kita ada parallel line AB dengan CD. Nampak ke? Nampak ke tak? Tak. Tak nampak? Nampak A je. Nampak A je? Nampak A je. BCD? Tak nampak ke? Tak ada, tak nampak. Tak nampak. Nampak. Baru Nampak ada. dah? Baru ada? Okay dah. So nampaknya line AB dengan CD. Okay? So ni lagi senang daripada yang tadi. Yang tadi straight line tu kita ada parallel lines atas bawah. Tapi sekarang bila kita ada dua line, kita nak cari locus tu, dia punya distance mesti sama jaraknya daripada garisan AB dengan garisan CD. Dia bukan sama jarak daripada point A dengan point B, point C dengan point C, tak. Dia satu line tu sama jarak. So agak-agak locus tu berada dekat mana? Tengah-tengah antara dua garisan. Yes. Betul, tengah-tengah antara dua garisan. So macam mana nak lukis? Awak just ambil compasses. Okay, letak yang tajam dekat A. Saya kecilkan sikit. Okay, letak yang tajam dekat A. Lepas tu jarak ni jangan ubah. Okay. Buat arc kiri dan kanan. Okay. Arc kiri dan kanan. Kalau warna buat full pun tak ada masalah. Arc kiri dan kanan. Kamu pergi pula. Arc kiri dan kanan. So, dah dapat dekat, dah mula daripada A, buat dekat C pula. Okay. Buat dekat C pula. Okay, buat dekat C pula. Sama juga kiri dan kanan sampai ada intersection. Okay. So nampak tak intersection tu walaupun dia secoek, tapi dia still ada intersection. Dia nak ke tepi kan? Dia tak mau ke tepi pula. Okay. So nampak ada intersection tu. Ambil pembaris.
Pembaris saya adalah line lah. Saya letak line. So nampak tak? So garis sepanjang-panjangnya. Okey ke? So kita dapatlah kita punya locus. Awak nampak locus kita EF tu? Nampak? So itulah kita punya locus. So label, kita kena label dekat sini. This one is our locus. Wajib label. Contoh nama point tu adalah point Q. So locus Q. So kita kena label kat situ. Okay. So ada soalan nak tanya? Boleh ke? Tak ada. Okay. So ini jawapannya kalau tak ada condition lagi. Tapi kalau ada condition lagi, awak just lukis garisan ni daripada sini, daripada AC ke BD je. Maksudnya garisan awak tu, garisan awak tu dekat sini sahaja. Daripada sini sampai sini je. Okay, so ambil pembaris, letak dekat EF tu untuk pastikan dia lurus. Okay, awak letak pembaris dekat EF tu untuk pastikan dia lurus. Tapi garisan yang awak perlu lukis hanyalah daripada sini je. Daripada A ke B saja. Atau C ke D. So ini saja garisan yang wajib awak lukis. Yang ni, yang untuk E ni, yang E ni jangan padam. Okay, untuk F ni pun jangan padam. Dia adalah working. Okay, dia adalah jalan kerja. Jadi biarkan out tu sahaja. Tapi garisan yang dilukis hanyalah daripada A ke B saja. Sebab dia nak locus which is equidistant from line AB dengan line CD. So kita tak boleh lukis lebih. Okay, kadang-kadang skema tak terima kalau awak lukis lebih. Okay, kadang-kadang skema terima, kadang-kadang tak terima. Okay, so ada soalan nak tanya? Tak ada, boleh cikgu. ke? Tak ada. Okay, semua okay belaka? Boleh. Okay, so far ada berapa locus awak belajar? 4. 4. Apa dia? Fixed point. Okay, a Lepas tu- fixed point. Lepas tu? Two fixed 2 point. fixed point. Straight line. two 2 fixed straight point. line. Straight line to straight line. A fixed point bentuk dia apa? Circle. Circle. Okay. Okay, two fixed point bentuk dia apa? Perpendicular bisector. Okay, perpendicular bisector. Lagi, a straight line bentuk dia apa? Parallel. Parallel line. Parallel line. line. Okay, parallel line. Last kali, from two line which is parallel. Okay, dua line. Two parallel lines. Horizontal. Okay. So dia adalah parallel line in the middle. Okay. Dia juga adalah parallel line tapi in the middle. Okay. Jadi next class kita akan sambung satu lagi jenis dua line tapi dia intersect. Dia bukan parallel. Okay. So setakat ini settle dah, tinggal sikit je lagi. So next class kita akan habiskan, lepas tu kita buat application. Okay, so ingat homework tadi ada 3 soalan. Okay, 3 soalan wajib bagi dekat saya dekat WhatsApp. Okay. So awak nampaklah skrin saya ni kan. Kejap saya nak tutup sebenarnya. Okay. Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah, so selesai. So terima kasih untuk hari ini. Faham belaka ya? Faham. Okay. So ingat homework awak apa tadi? Main test 8.2A. 1A, 2BC. 2AC. Okay, good. Okay. So jangan lupa hantar dekat WhatsApp. Tolong spam dekat WhatsApp.
Okay, so mandangkan yang tak ada soalan, terima kasih untuk hari ni. Awak sangat bertabah dengan saya. So yang free boleh install Geometry Pad, sangat best. Tapi awak kena tahu juga, kena ada juga nota dalam buku nota. So pastikan ada 4 locus tu, awak lukis dalam buku nota. Okay, kena praktis. Okay, sampai dekat situ je. Terima kasih, kita sudah akhir kelas kita dengan surah As dan tasbih kepada. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Salam. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama kasih. Cikgu. Sama-sama kasih.